Assalamualaikum. Kita akan belajar 1.2 ya tentang bab 1 fizik form 4. Okay, dia lebih kepada paper 3 sebenarnya, macam mana awak mengutip data amali. Okay. Untuk kertas 3 awak akan jalankan amali di mamal secara individu. So saya terangkan sikit Okay, perkara pertama awak ada eksperimen amali form 4 dan form 5. Kita pergi dulu kepada penguasaan DSKP. Ini bermaksud awak akan diuji menjalankan eksperimen sejauh mana awak boleh apply. Apply maksudnya adakah perlu bantuan? Okay, awak boleh apply asas, awak boleh analisis, and then awak boleh menilai dan mereka cipta. Benda-benda ni anda kata saya suruh bentang sekalipun, selain bereksperimen, ini akan memberi band kepada awak ataupun TP kepada awak. TP tertinggi ialah TP 6 dan yang terendah ialah TP 1. Okay, untuk amali form 4, ini antara topik-topik yang akan diuji. Bermula dengan bab 1, bab inilah. Kalau awak masih ingat, last kelas saya ada suruh awak salin satu eksperimen dengan graf. Okay, untuk itu adalah tajuk amalinya hubungan panjang bandul dan tempoh ayunan. Itu untuk bab 1. So dalam tempoh Google Meet ni, dalam tempoh PDPR, ini yang pertama yang awak buat dulu supaya awak tahu macam mana report laporan tu ditulis. Okay, macam mana graf dibina daripada pensel, pembaris dengan tanda X. Kemudian awak sambungkan dia dapatkan garisan best fit line. Okay, nak dapatkan benda tu, kena dapatkan dia punya tabulation data dulu, jadual data. Okay, untuk bab seterusnya ialah bab 2, bab 4, bab 6. Ini antara bab-bab yang akan diuji dalam SPM. Okay, antara tajuknya ialah daya gerakan, haba dan cahaya optik. Okay, ini contoh yang saya telah suruh awak buat tau. Kalau perasan, awak mesti ada inference. Which is inference is depend on. Depend on bermaksud bergantung. Kesan bergantung pada punca. Bermakna tempoh bergantung pada panjang. Nampak tak? Tempoh ialah kuantiti fizik yang boleh diukur. Ukur pakai apa? Jam, randik. Panjang. Panjang ialah kuantiti boleh diukur. Ukur pakai apa? Pembaris. Itu yang awak dah kenal masa topik 1.1 hari tu. Ingat tak? So, awak tahulah tempoh unitnya saat. Simbol S. Panjang unitnya cm. Okay, sentimeter. Okay, simbol cm lah. Okay, untuk hipotesis, nampak S kat belakang tu ya, saya suka suruh pelajar ingat. Hipotesis, lagu Siti Sarah Resudin, arwah. Okay, semakin, betul tak? Semakin, awak akan buat semakin. Semakin punca, semakin kesan. Bermakna semakin panjang punca, semakin panjang kesan. Contoh dia, semakin panjang benang, okay, semakin panjang ataupun lama tempoh dia. Okay, tujuan mengkaji apa? Mengkaji hubungan punca dan kesan. Mengkaji hubungan pemboleh ubah manipulasi. Manipulasi tu punca lah. Awak ubah suai punca dia. Dan kesan dia ialah bergerak baras. Apa yang jadi selepas itu? Okay, mengkaji hubungan panjang dengan tempoh. Okay, panjang simbol dia length, L. Tempoh in English time. So simbol dia T. Okay, ni awak dah buat table hari tu kan, dah buat nota kan. So senaraikanlah dalam pemboleh ubah. MV ialah L, manipulated, bergerak balas. In English responding, RV. So dia adalah T besar. Dan apa yang awak fixkan, apa yang awak kekalkan. Okay, setakat ni awak tengok gambar, bandul yang bulat tu, itu je yang awak guna sebiji. Okay, so kita anggap jisim dia jisim yang sama. So kita malarkan, kita fixkan. Okay, itu antara senarai radas dan prosedur yang telah pun awak salin. Macam biasa, rajah, pembaris dan pensel. Okay, ini antara amali seterusnya awak akan buat di makmal, insyaAllah. Ini adalah amali troli tentang kelajuan dan pecutan. Ini adalah amali pecutan graviti. Kita ada satu set dekat lab, tapi saya tak rasa akan ada amali individu sebab dia adalah amali yang mahal radas dia. Ini dah pernah dibuat masa trial last year. Sini awak dah buat. So ini adalah amali inertia. Semakin berat jisim, semakin lambat tempoh ayunan. Macam awak naik buai lah. Budak kurus, lama dia boleh berayun dekat buai. Budak gemuk, kejap dah berhenti. Macam tu. Okay, ini amali haba. Saya dah cakap. Saya tunjukkan gambar saja dulu Okay, ini amali haba. Dia melibatkan pemanasan, okay, suhu, dan ini tekanan. Awak ada bagi push. Okay, bagi tekanan pada omboh tu.
Okey, ini amali tekanan. Masih dalam haba sama nampak bekalan haba. Okey, ini adalah amali dalam tajuk optik. Okey, optik cahaya. Awak ada bekalkan cahaya daripada kotak sinar tu kalau nampak. Ini pun awak pandang daripada pemerhatian awak pun dalam tajuk yang sama. Okey, ini juga cahaya dan optik. Okey, dan seterusnya ialah amali form 5. So, saya skip dulu Okey, saya terus masuk kepada penulisan laporan. Okey, untuk form 5 saya just go through saja. Okey, ini antara apa yang berlaku lah. Awak akan duduk sendiri, awak akan diberi radas dan menjalankan dalam tempoh yang ditetapkan. Soalan akan berbentuk macam ni lah. Okey, semak radas 5 minit, menjalankan 40 minit bagi satu subjek. Kalau fizik 40 minit, anda kata awak ambil kimia ada 40 minit, macam tu. Okay, awak akan isi dalam ruang yang macam tadi yang saya cakap, ataupun telah diberi. Boleh juga telah diberi, awak cuma jawab soalan. Okay, ini antara contoh sampel soalan dan awak akan diberi kertas graf. Okay, saya terus pergi pada tajuk tingkatan 4. Contohlah macam ni lah yang telah awak buat. So, bila awak bina, pastikan awak garis straight line dan awak akan nampak. Awak sentuh X tu, dotted point yang awak telah baca daripada graf. Kan awak baca koordinat daripada paksi X ke paksi Y, masih ingat tak? Daripada paksi X ini, naik, baca ke paksi Y. Dapat satu titik. Daripada paksi X ke paksi Y, dapat lagi titik kedua dan paksi seterusnya untuk titik ketiga dan seterusnya. So, 5 point, 5 data awak sambung jadikan satu garisan guna pembaris. Okey, ini tips dia lah. Mesti pakai pembaris panjang. Tak boleh pembaris yang disambung-sambung dua. Ataupun pensel, tak boleh pensel yang tidak tajam. Okey, ini yang saya cakap tadi, manipulated and responding. Pemboleh ubah yang diubah, yang dimanipulasi dan bergerak balas, kesan tu. Okey, awak kena faham macam mana menulisnya. Ini tabulation. Okey, saya akan snap yang ni. Alright, saya dah snap dah pun, nanti saya akan share. Inilah cara menulis table. Mesti seragam tempat perpuluhan belakang ni. Kalau satu titik, satu titik. Kalau kalkulator guna 2, pastikan semuanya 2 titik. Tidak boleh tulis 25 je. Kalau dekat sini ada 98, dekat sini akan tambahkan kosong dan kosong. Okey? Dan di belah atas, apabila ada kuantiti fizik, mesti slash atau bracket unit dia. Kalau panjang is length, unit is centimeter. Kalau masa is t, time, unit is second, saat. Kalau dia didarab 2, sebab nak jadikan graf tu straight line kan. Kalau awak tak darab 2, biasanya dia akan melengkung tau. So, bila darab 2, dia akan straight line lah. Okey. Pastikan unit akhir dia pun akan straight line. Okey, di sini pula ialah antara pembikinan graf. Untuk graf yang terbaik akan sentuh ke semua titik. Andai kata tidak sentuh pun, dia tidak terlalu jauh jarak dia. Okey, dia dekat-dekat, hampir-hampir je. Dan awak punya paksi mesti seragam. Nampak ni? Sifar 10 kalau awak tengok. Awak tidak boleh start daripada selain sifar, mesti start sifar. Sifar 10, 20. Sama juga dengan paksi Y. Sifar 5, 10, 15. And then awak akan baca ikut koordinat-koordinatnya. Okey? Sekeping kertas graf mesti dilukis sebesar-besarnya. Andai kata awak dapat lukis sebesar lebih separuh, itu lebih baik. Okey? Dan wajib ada unit lah. Kalau paksi Y yang bergerak balas, RV, pastikan T square, masa kuasa 2, unit saat kuasa 2. Kalau MV dekat paksi bawah ni, melintang ni, paksi X, dia adalah panjang length, okay, unit cm. Macam tu je. Ni maksud cikgu kebesaran. Mesti segitiga yang besar. Okay. Dia mesti segitiga tegak lah. Kalau saya nak suruh buat kecerunan, awak boleh buat kecerunan sebenarnya. Dalam matematik, awak tahu kecerunan dalam tajuk graf garis lurus, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Kalau awak masih ingat tahun form 3. Okay, awak boleh cari kecerunan dekat situ. Macam ni lah. Ni kecerunan. So, awak akan ambil unit. Pastikan unit atas ni S square. Awak salin dekat sini. Dan unit bawah ni ialah cm. Tapi bila dia per, dia akan jadi cm tolak 1. Ini ialah tajuk indeks bab 1 form 3. Okay, awak akan apply kat sini. Okay, juga amali nanti boleh ditanya macam ni lah. Jawab soalan. Berikan hubungan. Okay, berkadar terus. Apa itu berkadar terus? Straight line dari sifar.
Okey? Kalau dia suruh baca titik, pastikan awak baca titik lah. Contoh ni contoh lah, ataupun langkah berjaga-jaga. Macam mana nak baca? Mata mesti berserenjang dengan skala. Ulang eksperimen untuk bacaan purata. Ni contoh. Okay, so ini untuk hari ni awak dah dengar. Pastikan tugasan graf yang hari semalam siap. Okay, dan take note atas perkara penting tadi untuk dicatat pada nota poket awak. Terima kasih.